Kenyataan ini dikeluarkan pada 30 hari bulan Mei daripada Rafizi Ramli sendiri. Dan dia katakan, saya ingin baca untuk kita semua di sini ya. Rafizi Ramli mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih dan rasa terhutang budi kepada semua anggota keadilan yang telah melaksanakan tanggungjawab memilih barisan pimpinan kanan bagi sesi 2022-2025. Pemilihan kali ini berlangsung pada masa parti berada di persimpangan yang bakal mencorakkan arus politik negara untuk sedekat yang akan datang, katanya. Kemunculan keadilan sejak era reformasi banyak membentuk kematangan politik rakyat. Keadilan tidak sentiasa menang pilihan raya, tetapi idea yang dibawa selalu menjadi titik tolak perubahan politik negara, kata Rafizi Ramli. Keadilan menzahirkan politik progresif berbagai kaum sejak tahun 1999 dikala idea itu mendahului zamannya. Walaupun tidak berjaya pada awalnya, keyakinan anggota parti kepada idea politik progresif berbagai kaum membawa kepada perubahan besar dalam PRU 2008 yang memulakan kejatuhan UMNO Barisan Nasional. Sejak 2008, keadilan dan rakan-rakan di dalam pakatan politik yang dipelopori menampilkan pula persaingan politik berasaskan idea yang berteraskan kepentingan rakyat. Berbagai lontaran idea mengenai formula dan pendekatan baru untuk menangani masalah struktur ekonomi rakyat, rasuah, dan mengupayakan rakyat merintis kepada perubahan dalam tahun 2018. So ini antara kata-kata saudara Rafizi selepas beliau memenangi, dan kita sambung semula. Pencapaian demi pencapaian dalam sistem politik negara yang banyak dipelopori keadilan setelah rakyat memberi kepercayaan kepada keadilan dan Pakatan Harapan dalam PRU 14, kehendak dan aspirasi rakyat yang diletakkan ke atas keadilan adalah lebih tinggi dari yang sebelumnya. Rakyat tahu bahwa UMNO Barisan Nasional bergulumang dengan rekod rasuah yang telah menyebabkan kepincangan yang membebankan rakyat sekarang. Rakyat juga tahu bahwa bersatu, Perikatan Nasional hanyalah pakatan politik yang mengejar kuasa tanpa perbezaan ketara dari UMNO Barisan Nasional. Namun adalah tidak adil sekiranya rakyat terpaksa untuk memilih keadilan Pakatan Harapan hanya karena pilihan-pilihan lain itu lebih teruk. Memang sangat deep apa yang dikatakan oleh Rafizi di sana, dan kita sambung semula. Sebagai seorang rakyat biasa yang tidak berjawatan dan menjalani kehidupan awam sejak 2018, saya faham perasaan pengundi biasa. Mereka lebih arif mengenai kegagalan sistem dan masalah struktur yang ada di negara kerana mereka berdepan dengan kegagalan yang dibebankan kepada mereka setiap hari. Sebagai rakyat biasa juga, saya percaya rakyat mahukan idea penyelesaian yang ditampilkan oleh barisan pentadbir dari kalangan ahli politik yang ada wawasan. Tidak cukup untuk pimpinan keadilan Pakatan Harapan faham masalah secara mendalam dan berjaya mengutarakan penyelesaian. Rakyat juga mahu melihat barisan bakal menteri yang diyakini mampu melaksanakan penyelesaian-penyelesaian itu. Realiti kehendak pengundi ini sudah berubah. Ia bukan lagi soal keadilan. Pakatan Harapan dilihat lebih bersih secara relatif berbanding Barisan Nasional atau PN. Kita juga perlu lebih cerdik, cekap sebagai pentadbir dan bakal menteri. Katanya lagi, saya dan rakan-rakan mengambil risiko masuk pemilihan keadilan dengan bertarung berasaskan idea sebegini. Saya diberitahu anggota keadilan tidak akan dapat memahami mesej ini, atau mereka lebih pentingkan soal pribadi dari gagasan idea. Ini yang saudara Rafizi lakukan bersama dengan timnya. Mereka mengambil risiko, dengan ide-ide yang mereka lakukan, termasuklah Ayu Malaysia, Yakini Rakyat, dan juga apa yang mereka telah lancarkan di dalam Ayu Malaysia, sehingga mereka sudah ada apps dan sebagainya. Dan saya ingin sambung. Sejak dari awal saya nyatakan bahwa sebagai parti yang ingin terus mempengaruhi perubahan politik negara,
kita mesti yakin dengan kebijaksanaan rakyat. Jika kita gagal meyakinkan rakyat kali ini, maknanya usaha kita masih tempang dan belum cukup baik, katanya. Bukannya rakyat yang tidak cerdik, kita perlu kekal di landasan ide yang menghormati kebijaksanaan rakyat sehinggalah mereka yakin dengan idea dan keupayaan kita itu hanya akan berlaku jika kita menjadi sebuah parti yang lebih pintar, lebih agresif, lebih lincah, lebih cekap dan dibarisi pimpinan yang lebih mudah dan bermutu, kata Rafizi Ramli. So ini adalah sekali lagi ucapan terima kasih dan ulasan Rafizi Ramli setelah beliau mengetahui bahwa Rafizi Ramli sudah diangkat menjadi timbalan presiden. Katanya lagi, saya sangat berterima kasih kerana hampir keseluruhan anggota Akar Umbi Keadilan bersetuju dengan pendirian saya itu. Dalam sejarah pemilihan keadilan sejak penubuhannya tidak pernah calon seorang timbalan presiden mendapat mandat yang sebegini besar, katanya. Selain dari undi popular hampir 60%, lebih 80% dari semua cabang di seluruh negara telah meletakkan amanah sebagai timbalan presiden kepada saya, kata Rafizi Ramli. Jadi saya tahu ia bukanlah sebab anggota Akar Umbi Keadilan lebih sukakan saya berbanding Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Saya tahu saya hanya seorang anggota biasa yang tidak berjawatan dan saya banyak kelemahan sendiri. So itu adalah kata-kata yang sangat ikhlas daripada Rafizi Ramli selepas beliau diangkat menjadi timbalan presiden. Katanya lagi, Akar Umbi Keadilan memberikan mandat sebegitu besar kepada seorang anggota biasa yang tidak berjawatan kerana mereka mau parti ini kembali kepada landasan reformasi yang membentuk parti. Saya faham bahawa seperti mana mereka memberi mandat kepada saya, mereka juga boleh menarik mandat itu sekiranya keputusan dan tindak tanduk saya selepas ini tidak mencerminkan aspirasi mereka. Wow. So terus terang daripada saudara kita Rafizi. Begitulah resam dalam ketuhanan rakyat yang kita bawa selama ini. Kuasa itu datang dari rakyat dan setiap yang berniat untuk mencebur diri dalam politik wajiblah sentiasa mengingatinya. Di atas kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota keadilan yang mempamerkan kematangan dalam melalui pemilihan kali ini. Saya menyeru supaya keseluruhan pimpinan keadilan di semua peringkat menerima dengan berlapang dada isyarat Akar Umbi yang telah disahirkan di peti undi, katanya. Saya juga berterima kasih kepada saingan saya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang telah menghubungi saya lebih awal sebelum pun keputusan tidak rasmi keluar. Kami telah bersama-sama membina parti ini sejak 1998. Bodohlah mereka yang merenggapan perbezaan pendapat kami sebelum ini boleh memutuskan keikhlasan dan kesetiaan kami kepada keadilan. Jadi sekali lagi saudara, banyak yang memprovokasikan tentang perhubungan kekalahan YB atau Datuk Seri Saifuddin, mengatakan bahawa beliau mungkin tidak bersetuju atau mungkin membuat sesuatu kepada kemenangan Rafizi Ramli. Tapi apa yang dinyatakan oleh Rafizi di sini sangat jelas bahawa Saifuddin sendiri sebelum adalah orang yang terawal menghubungi beliau dan mengucapkan tahniah kepada Rafizi Ramli. So kita tidak boleh persoalkan tentang keikhlasan mereka berdua. Memang mereka berdua adalah susuk tubuh yang sangat diperlukan di dalam parti keadilan rakyat. Okay? So mari kita habiskan. Saya juga akan menguruskan perjumpaan dengan Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada kadar yang segera untuk memulakan urusan persediaan keadilan menghadapi PRU yang saya jangka akan dipanggil dalam beberapa bulan lagi. Keadilan akan kembali kuat apabila keseluruhan anggota dari Akar Umbi ke Presiden bergerak dengan satu strategi, masing-masing melaksanakan tugasan kita dengan berkesan, katanya. Sekali lagi, akhir sekali katanya, ini akhir sekali daripada Rafizi Ramli, saya wajib mengucapkan terima kasih kepada keseluruhan pasukan kempen saya di semua peringkat yang terdiri daripada anggota Akar Umbi yang tidak berjawatan. Mereka lah yang berkempen tanpa jemu di seluruh pelosok negara hingga berjaya menyatukan parti ini di bawah satu gagasan, yaitu kesediaan kita untuk masuk PRU yang ke-15 tanpa ada sedikit pun kompromi atas prinsip dan maruah kita sebagai parti reformis. Saya dan rakan-rakan yang diberi mandat dalam pemilihan ini tidak mampu membalas jasa dan penat lelah anggota Akar Umbi di seluruh negara, katanya. Jasa itu akan kekal sebagai hutang
Dan insya Allah katanya saya akan sentiasa ingat bahwa hutang itu hanya akan langsai apabila kita percaya membawa perubahan politik di negara kita ini. Sekali lagi katanya. Itu adalah kata-kata daripada ucapan terima kasih daripada Rafizi Ramli apabila beliau ditabalkan sebagai timbalan presiden dari timbalan presiden Parti Keadilan Rakyat. So, saya percaya beliau memang layak sangat untuk kita angkat sebagai pemimpin yang memandu Parti Keadilan, khususnya juga untuk Pakatan Harapan untuk menghadapi PRU yang ke-15 yang mendatang ini, yang mana dikabarkan kabar-kabar angin mengatakan bahwa parlimen akan dibubarkan pada bulan 8 ini, bulan 8, dan pemilihan calon pada bulan 9, akhirnya pada bulan 10 untuk PRU yang ke-15. Jadi